Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada hari ini, saya dengan kawan-kawan saya ingin menerangkan mengenai kesesamaan gender. Istilah kesesamaan gender seringkali selalu disalahertikan atau disalahfahamkan oleh masyarakat Malaysia. Kebanyakan mereka berfikir bahawa kesesamaan gender itu seperti kaum wanita mengambil alih tugas atau peranan kaum lelaki. Dan ada juga yang berfikir lebih parah pada itu, bahawa orang yang menggalakkan, orang yang mengamalkan, orang yang mempersetujui kesesamaan gender itu adalah mereka yang berkempen memperjuangkan kebebasan seksual seperti LGBT. Padahal kita sebagai umat Islam tahu bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah SAW melaknat kaum wanita yang mengubah dirinya kepada kaum lelaki dan kaum lelaki yang mengubah dirinya kepada wanita. Jadi perkara itu ditolak sementah-mentahnya oleh umat Islam, oleh agama Islam. Jadi tugas saya pada hari ini adalah untuk memberikan makna kesesamaan gender dan untuk membetulkan salah faham tuan-tuan dan puan-puan mengenai kesesamaan gender ini. Jadi apakah maksud kesesamaan gender? Kesesamaan gender itu bermaksud memberi hak atau peluang sama rata pada lelaki dan perempuan. Kerana pada suatu ketika dahulu, kaum wanita selalu direndah-rendahkan. Sebagai contoh, kita ambil daripada kisah Arab Jahiliyah. Mereka merendahkan kaum wanita. Mereka menganggap wanita itu satu kaum, satu jantina yang tidak bermaruah. Dan apabila anak-anak mereka melahirkan bayi wanita, bayi perempuan, mereka akan menanam mereka hidup-hidup. Seperti sampai tahap begitu, diorang merendahkan kaum wanita tersebut. Dan pada ketika dahulu, kaum di China pun melakukan perkara sedemikian. Jadi datangnya Islam kepada kaum Arab, datangnya Islam pada diri kita adalah untuk meninggikan, adalah untuk mengajarkan, untuk meninggikan kaum wanita. Ibu saya pernah cakap bahawa layanilah wanita itu seperti ratu. Ingin memuliakan mereka, ingin meninggikan mereka, Islam datang adalah untuk memuliakan mereka dan untuk meninggikan mereka. Dalam kesesamaan gender ni, lelaki still dengan tugas dia. Lelaki still jadi ketua keluarga, still jadi pemimpin agama dan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Tugas lelaki sama, tugas perempuan pun hampir sama. Tapi maksud memberi peluang sama rata adalah bila lelaki boleh buat kerja, perempuan boleh buat kerja. Bila perempuan boleh memasak, lelaki pun boleh masak. Itu adalah asas bagi kesesamaan gender, bagi kefahaman mengenai kesesamaan gender. Malaysia ni dah sampai tahap kedua dalam kesesamaan gender. Dia macam PKP juga. Ada tahap-tahap, ada fasa-fasa. Tahap pertama dia dah capai tahap pendidikan. Kalau kita tengok dekat universiti, dekat sekolah, dah ada cikgu-cikgu, ada pensyarah-pensyarah perempuan. Yang kedua dah sampai tahap kesihatan. Tahap kedua ada tahap kesihatan, kita dah nampak doktor-doktor perempuan, dah ada doktor-doktor perempuan dekat klinik-klinik, dah ada doktor perempuan dekat hospital-hospital. Malaysia dah sampai 2 tahap ni. Tapi dalam lagi 2 tahap Malaysia belum sampai, iaitu dalam sektor ekonomi dengan politik. Adalah sikit tapi tak ramai macam dekat pendidikan dengan dekat ekonomi. Belum sampai tahap politik kita dah dimasukkan, dah dijalankan kesesamaan gender, dan dalam ekonomi pun tak berapa banyak. Kebanyakan yang pegang tu adalah lelaki. Macam mana boleh timbul isu kesesamaan gender ni? Sebenarnya pun kita pun tak tahu apa benda kesesamaan gender ni. Lepas saya buat search apa semua, saya pun faham apa benda maksud kesesamaan gender ni. Jadi sebenarnya macam ada kes juga macam kes rogol bagai kan.
Kes Rogol ni macam menjatuhkan martabat wanita tu sendiri. Jadi bila ada kesesamaan gender ni adalah untuk meninggikan martabat wanita, bukan untuk wanita saja, tapi untuk lelaki dan perempuan. Nak tinggikan dua-dua kaum ni, kaum lelaki, kaum rijal, kaum nisa, untuk meninggikan dua-dua ni. Tak adalah perempuan itu dipandang rendah, lelaki itu dipandang rendah pada suatu tempat. Sebab tu kerajaan buka sektor pengajian, sektor pendidikan, sektor kesihatan, ekonomi, politik ni terbuka pada wanita. Sebab apa? Nak meninggikan wanita tu. Tak ada sampai kita nak merendahkan wanita tu macam perempuan duduk dapur je. Macam tu je lah nak tinggikan lelaki. Kalau lelaki duduk dapur tu pun tak salah. Perempuan jangan cakap lelaki duduk dapur pun salah. Jadi bila dah timbul isu kesesamaan gender ni, kita terima. Tapi janganlah sampai tahap liberal sangat. Sampai perempuan boleh jadi imam, perempuan boleh jadi PM, Perdana Menteri. Tak ada sampai tahap macam itu. Still berlandaskan syariat Islam. Kesesamaan gender ni still berlandaskan syariat Islam. Kalau lain daripada jalan Islam, kita potong. Kita tak terima benda tu. Kita tak terima. Kita patut tolak benda tu. Sebab tu timbulnya Hari Wanita Sedunia untuk meninggikan para wanita-wanita. Berbahayalah. Jadi pihak media patut umumkan benda ni, sebab ramai lagi tak tahu pasal benda ni. Bagi tahu kat diorang apa maksud kesamaan gender, bukannya merungsingkan lagi pemikiran diorang. Kita bagi tahu ni langkah atasi. Kita bagi tahu macam mana apa benda itu kesesamaan gender, apa yang kita nak mengenai kesesamaan gender ni. Bukannya kita memporak-randakan lagi benda ni. Jadi kesesamaan gender ni bagi saya okey, still okey. Still okey berlandaskan syariat. Kita tak nak terikut macam sis sebagai tuan. Jadi benda tu jadi kacau. Okey, sekian dari saya. Okay, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni saya nak bincang tajuk apa ni, kesamaan tujuan kesamaan gender. Okay, pertamanya pada 2003 Dr. Nasrin Musaffah sebut tujuan utama penubuhan gerakan feminisme adalah untuk menuntut kesesamaan hak antara gender, khususnya di dalam memperjuangkan hak-hak untuk wanita, meluaskan lagi wacana hak asasi manusia untuk menangani soalan sejauh mana hak-hak wanita bersifat universal dan ke tahap manakah standard perjanjian antarabangsa berkenaan wanita mengikat pelaksanaannya di peringkat tempatan bagi masyarakat dengan pelbagai tradisi dan sistem nilai. Mereka dakwa yang mereka tidak dilayan sama rata berbanding dengan kaum lelaki. Jadi inilah dipanggil sebagai ketidaksamaan gender. Perubahan gerakan ini secara mudahnya ingin memperjuangkan kesesamaan gender. Mereka ada sejarah tersendiri di mana mengapa mereka didesak oleh situasi konteks sehingga mereka bangkit melawan ketidakadilan ini. Berikut beberapa tujuan kesesamaan gender. Pertama, hentikan segala jenis keganasan berdasarkan gender atau orientasi seksual. Yang kedua, jamin hak dan kebebasan untuk membuat pilihan ke atas tubuh badan dan kehidupan mereka sendiri. Okay. Ketiga, gaji sama rata bagi pekerjaan yang sama nilainya. Mereka nakkan gaji yang sama rata dengan kaum lelaki. Keempat, penyertaan awam dan politik yang sama rata. Okay, mereka juga boleh join politik dalam negara mereka sendiri. Yang kelima, kesetaraan dalam setiap aspek, sama ada politik, sosioekonomi maupun pendidikan. Okey, balik kepada slide kedua, iaitu sejarah kesetaraan gender. Dalam lingkungan abad ke-18 ke-19, kehidupan awam ni hanyalah dihadkan untuk lelaki saja. Politik dan ekonomi misalnya. Maka kaum perempuan dia tidak boleh join pun politik dengan ekonomi dalam dalam sebuah negara tu. Itu pada abad ke-18 ke-19. Okay, pada yang kedua, pada abad ke-19 di Perancis, wanita disuruh untuk memakai penutup kepala. Sebabnya kaum lelaki pada ketika itu melihat wanita ni dilihat oleh nak mengatakan wanita tu satu kaum yang jijik lah bagi mereka. Okay, lepas tu selain itu juga di Jerman, lelaki berhak untuk menjual isteri mereka kerana isteri ni hanyalah dilihat sebagai komoditi semata-mata. Kita kan.
Okey, seterusnya pula pada abad ke-20, wanita dihalang untuk berniaga tanpa wakil lelaki. Wakil lelaki tu macam boleh jadi ayah dia ataupun adik-beradik, suami dan lain-lain. Okey, dalam gelombang feminisme ni dia ada 3 fasa, 3 gelombang lah contoh maksudnya. Gelombang pertama di mana Elizabeth Cady Stanton dan Lucretia Mott di Convention Seneca Falls pada tahun 1848 telah mengisytiharkan deklarasi sentimen, iaitu lelaki dan perempuan diciptakan sama. Masalah pada gelombang ini ialah kaum wanita tidak dapat untuk mengundi. Jadi mereka ketika itu sibuk memperjuangkan hak-hak untuk mereka dapat mengundi dalam politik. Jadi negara New Zealand merupakan negara terawal di mana memberi kaum wanita untuk mengundi pada tahun 1893, diikuti dengan Australia pada tahun 1902 dan Finland pada 1906. Di Amerika pula kaum wanita sudah boleh mengundi selepas berakhirnya Perang Dunia Pertama, di mana ketika ini ramai wanita sudah menyertai ketenteraan dan sudah bekerja di sektor perindustrian. Hal ini dapat menunjukkan kapasiti wanita standing dengan lelaki, di mana terdapat sebuah akta iaitu The Equal Pay Act of 1963 ialah antara akta yang dicipta untuk mengawal pembayaran gaji terhadap wanita. Okey. Kita beralih kepada gelombang kedua, di mana ketika ini ramai orang menggelar gerakan feminisme sebagai woman liberation, woman liberasi perempuan. Fokus mereka ketika ini ialah pula anti-diskriminasi berdasarkan gender atau seks, di mana mereka menerbitkan sebuah buku iaitu The Feminism Mystic pada tahun 1963 oleh Betty Friedan, yang juga telah mengasaskan Pertubuhan Kebangsaan Wanita. Pertubuhan ini berkempen untuk bertanggungjawab sebab dia mengatakan wanita ni bukan sekadar menjaga anak dan bekerja di rumah je. Kongres juga telah meluluskan undang-undang mengharamkan diskriminasi berdasarkan seks atau gender pada tanggal 1972. Setahun selepas itu diluluskan lagi satu undang-undang yang wanita boleh memilih untuk perguguran ataupun abortion. Mereka pun merayakan keputusan Mahkamah Agong di Roe v. Wade itu. Pada gelombang ketiga pula, ramai berkritik mengatakan yang manfaat perjuangan feminisme gelombang kedua hanya dirasakan oleh mereka yang berkulit putih atau berpendidikan tinggi sahaja, bukan pada pendatang, penganut agama minoriti. Jadi mereka merasakan itu ketidakadilan pada gerakan itu sendiri. Gelombang ketiga ini pula, feminisme memerangi budaya rogol dan curang. Hukuman yang tidak setimpal dikenakan kepada pencabul. New York Times ada terbit atas kesihatan gangguan seksual terhadap pengeluar filem terkenal Harry Weinstein. Ramai yang menuduh Trump tidak mengambil tempat dalam kes ni. Maka pada tanggal 21 Januari 2017, ramai yang berdemonstrasi di Washington yang menuntut untuk tidak memandang enteng pada tentang isu gangguan seksual ini. Okey. Seterusnya kita beralih kepada feminisme di Malaysia. Bermula dengan penubuhan Sister in Islam ataupun SIS pada tahun 1987. Yang ini ketika satu kumpulan dari Persatuan Peguam Wanita AWL, ketika itu ada beberapa peguam berkumpul di bawah jawatan kuasa Persatuan Syariah untuk kaji masalah pelaksanaan undang-undang Undang-Undang Keluarga Islam yang baru diluluskan pada tahun 1984 dan dikonkasikan pada tahun 1987. Mereka merasakan undang-undang ini sangat tidak adil dan perlu dipinda. Lepas tu SIS ni pula selepas itu membuat dakwaan yang pelik-pelik terhadap undang-undang tu, yang di mana kononnya mereka berjuang atas tiket feminisme. Mereka dakwa yang perempuan dilayan kelas kedua dalam teks perundangan Islam. Selain itu juga mereka kata pemakaian tafsir tradisional ini membawa kepada fanatik, eksklusif dan bias gender. Mereka juga katakan pembahagian harta pusaka tidak setimpal. Mereka tolak poligami dan mereka juga tuntut ijab dan kabul seharusnya boleh dilafazkan oleh perempuan. Betul pula mereka juga nak perempuan ni ada kuasa lafaz talak. Mereka tuntut juga adakan iddah bagi lelaki, hatta tuntut lelaki beriddah sehingga trigger 130 hari. Mereka juga tuntut supaya lelaki adakan juga pada lelaki iddah sama 130 hari. Dan yang paling biasa diketahui ialah mereka tuntut dihalalkan homoseksualiti dalam Malaysia. Ini semua perjuangan dengan menggunakan nama feminisme. Dan dapat lihat bezanya dengan gerakan feminisme dahulu.
kes-kes mereka relevan, namun yang ini mereka makin mengarut. Di barat mereka hanya banyak berjuang untuk mendapat peluang mengundi, namun tidak di Malaysia. Di Malaysia ni sebabnya wanita ni sudah boleh mengundi sejak merdeka lagi pada tahun 1957. Namun ada juga namun kita tidak nafikan ada juga tuntukan yang baik daripada SIS, iaitu mereka mereka menuntut agar diadakan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 untuk mengawal suami tidak boleh suka-suka memukul isteri. Jika suami dapat memukul isteri, maknanya ada tindakan undang-undang. Mereka boleh didakwa undang-undang atas kesalahan tersebut. Okay. Respon Islam terhadap SIS di Malaysia, di mana perempuan dilayan kelas kedua. Dalam Islam ini sendiri sudah ada kesesamaan gender. Lelaki dan perempuan itu sepatutnya saling bantu-membantu antara satu sama lain. Ini perempuan dan lelaki ni saling melengkapi. Masing-masing ada kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan mereka perlulah bersama-sama supaya dapat mencukupi antara kekurangan tersebut. Yang kedua, mereka inginkan pembahagian harta pusaka. Mereka mengatakan yang pembahagian harta pusaka tidak adil. Adil dalam konteks ni adalah meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya, bukan sama rata literal yang difikirkan oleh ISIS itu sendiri. Maknanya Allah lah dalam surah An-Nisa, Allah dalam ayat 11 hingga ke-12 memberitahu tentang bahagian harta pusaka. Panjang ayat ni, boleh baca nanti. Yang ketiga, mereka mengatakan yang poligami itu tidak adil. Rasulullah SAW berpoligami dengan alasan membantu secara umumnya. Maka Rasulullah ada alasan tersendiri. Kalau tidak, kenapa Rasulullah kahwin dengan kenapa Rasulullah tidak berkahwin dengan anak dara je semua? Rasulullah tidak berpoligami sehingga Rasulullah hingga Khadijah. Rasulullah tidak berpoligami sewaktu Khadijah masih hidup. Antara sebab khusus Rasulullah berpoligami ialah untuk penyebaran ilmu. Contohnya, isteri-isteri baginda juga menjadi rujukan Siti Aisyah yang menjadi perawi hadis yang paling banyak dari kalangan sahabat dengan 2,210 hadis. Yang keempat, ijab kabul dan lafaz penceraian perlu juga ada pada isteri. Lihat pada perspektif yang luas, kalau dah si suami tu melakukan semua tanggungjawab, membeli nafkah, membelanjakan macam-macam untuk isteri, kerana itu adalah tanggungjawab bagi seorang suami, dan tanggungjawab itu adalah wajib. Jadi bukannya tak ada alternatif lain untuk menuntut penceraian. Perempuan juga, isteri juga boleh menuntut fasakh jika nafkah tidak ditunai oleh suami. Yang kelima, mereka menghalalkan homoseksualiti. Ini memang lari jauh lah daripada ajaran Islam sebenar. Sebab Islam tu memang dia tidak dia mudah, tapi jangan dipermudahkan. Islam itu memang bebas, tapi kebebasan itu perlu berada di ruang lingkup syariah. Syariah yang Allah tetapkan. Sebab dalam Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat banyak dalam Quran, bukan surah Al-A'raf je, tentang azab-azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut, di mana mereka melakukan hubungan sejenis. Yang terakhir adalah iddah juga perlu ada pada suami. Tujuan iddah tu sendiri adalah untuk memastikan rahim wanita bersih dari sebarang anak yang berpotensi dilahirkan. Jadi kalau tidak ada iddah dan tiba-tiba mengandung, bagaimana nak tentukan ayah dia? Tujuan iddah tu bukannya untuk suka-suka je. Dia perlukan dalam tempoh 3 kali kuruk, salah satu kuruk. Okay, itu saja pada ni. Sambung kepada orang lain. Assalamualaikum. Walau bagaimanapun, kita tak boleh nafikan ataupun kita tak boleh tolak bahawa golongan feminisme dekat negara kita ini ada mengeluarkan pendapat ataupun cadangan yang boleh diterima pakai dekat negara kita. Sebagai contoh, saya ambil golongan wanita ataupun golongan feminisme ini menuntut agar pihak kerajaan wujudkan satu akta bagi membela golongan isteri yang dianiaya oleh golongan suami. Kalau kita tengok dekat media sosial ataupun media massa, kita dapat tengok lambakan kes dera yang dilakukan oleh suami
terhadap isterinya. Jadi golongan feminism ni dia bangkitkan isu ini untuk memaksa pihak kerajaan agar mewujudkan satu akta bagi membela golongan mereka. Jadi saya lihat perkara ini adalah merupakan satu perkara yang positif, kerana tanpa akta ini saya lihat mungkin gejala ini tidak akan sampai ke penghujungnya. Baiklah, kita beralih pula kepada respon pihak kerajaan terhadap golongan sister in Islam. Yang pertama, Majlis Fatwa Kebangsaan telah melakukan penyelidikan ataupun siasatan terhadap golongan ini kerana mendapati golongan ini telah membawa ajaran Islam liberal di negara kita. Mereka juga bersetuju untuk mengharamkan golongan sister in Islam jika golongan ini mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang pelik ataupun bertentangan dengan syariah Islam. Yang kedua, Majlis Fatwa Kebangsaan juga telah menggesa pihak JAKIM supaya menyiasat dua kenyataan ganjil daripada pihak SIS berhubung isu poligami dan pembahagian harta pusaka. Pihak SIS mendakwa bahawa poligami adalah merupakan satu yang tidak ada dalam Islam dan menuntut agar hak sama rata dalam pembahagian harta pusaka dalam Islam. Baiklah, yang seterusnya, golongan feminisme dekat negara kita juga memperjuangkan agar wanita diberikan peluang pekerjaan yang sama rata, sama seperti lelaki. Ini kerana mereka tidak bersetuju dengan pernyataan yang mengatakan bahawa wanita perlu duduk di rumah menjadi suri rumah sepenuh masa dalam menguruskan hal-hal berkaitan kekeluargaan. Kalau kita tengok dari sudut positif, kalau wanita ada peluang pekerjaan mereka sendiri, mereka dapat meningkatkan taraf hidup mereka dalam dua bidang, iaitu ekonomi dan sosial. Mereka akan ada akaun simpanan mereka sendiri di mana mereka tidak lagi perlu terlalu bergantung pada pasangan mereka. Lagipun mereka akan boleh berdikari jika berlaku sebarang kecemasan seperti kematian suaminya ataupun diceraikan oleh suaminya. Jadi antara perkara positif yang lain jika wanita diberikan peluang pekerjaan sama rata seperti lelaki, antaranya adalah mereka dapat membantu ketua keluarga dalam menguruskan ekonomi rumah tangga itu sendiri. Kita sendiri tahu, semakin hari kos sara hidup dekat negara kita ni semakin lama semakin meningkat. Jadi kalau kita terlalu mengharapkan pada ketua keluarga dalam menguruskannya, maka ianya akan menjadi satu bebanan yang besar kepada ketua keluarga itu sendiri. Melainkan kalau ketua keluarga itu merupakan seorang jutawan, pemilik syarikat besar dan sebagainya, itu tak apalah kalau isterinya tak berkejaya. Jadi macam mana pula kalau dengan si suami yang dalam kelompok biasa-biasa je? Kat situ kita sendiri boleh nampak betapa pentingnya golongan wanita yang berkerjaya. Sedikit sebanyak dia boleh tolong ketua keluarga tu dalam menguruskan ekonomi rumah tangga dia. Kesimpulannya, isu kesaksamaan gender bukanlah sesuatu yang baru. Malah dekat negara kita sendiri benda ini dah berlaku lama dah. Ia diperjuangkan oleh sekelompok wanita yang mendakwa diri mereka tidak dilayan dengan adil. Mereka menuntut agar mereka terlibat sama dalam usaha pembangunan negara. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perjuangan feminisme dekat negara kita ni yang kita boleh terima. Antaranya ialah menuntut agar wujudnya akta bagi melindung hak mereka dan juga diwujudkan peluang pekerjaan sama rata kepada mereka. Akan tetapi, pendapat ataupun pandangan yang bertentangan dengan syariah seperti yang dimainkan oleh golongan SIS dekat negara kita ni wajar ditolak dan tidak ada kepentingan langsung pun untuk kita ketengahkan atau kita bincangkan. Ianya hanyalah dakwaan yang dibawa mengikut nafsu mereka sahaja.